Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, saya Cikgu MK mewakili hos Rumah Kod pada petang ini. Okey, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru di luar sana untuk mengikuti sesi PLC online untuk tajuk kita pada petang ini iaitu Gearing Towards Responsible Parent with Google Slide. Alright, dan alhamdulillah pada petang ini saya orang kata amat teruja dapat menjemput bersama dengan Dr. Basha selaku speaker kita pada petang ini untuk berkongsikan dengan tajuk dengan kita semua. Dan terlebih dahulu cikgu saya akan sharekan dulu orang kata agenda pada petang ini. Okey, untuk PLC dalam talian ni anjuran bersama Pertubuhan Makot, GEG Malaysia dan Google Edu Partner. Dan saya ingin memaklumkan pada para viewers di luar sana yang mengikuti sesi pada petang ini, para pembentang ataupun Dr. Basha petang ini akan orang kata membentangkan tajuk yang akan disampaikan nanti, dan sesi Q&A nanti kita akan adakan sesi soal jawab dengan Dr. Basha pada penghujung siaran kita. Dan untuk cikgu-cikgu yang selesai mengikuti sesi pembelajaran kita, cikgu bolehlah isi borang di pautan di bawah ini di laman web tiny.cc/claim PLC online. Okey, dan cikgu-cikgu yang mengikuti sesi ini akan diberikan sijil penyertaan kepada peserta yang telah mengisi borang di atas. Dan begitu juga panduan mengisi SPL campaign di bawah pembelajaran kiri turut disediakan dalam laman web PLC di tiny.cc/site PLC online. Okey, dan saya cukup bertuah pada sesi petang ini yang mana sesi yang kita ada bersama petang ini cikgu dianjurkan bersama oleh Rumah Kod, Google Educator Group Malaysia dan juga EduSpec Holding sebagai Google for Education Partner. Alright, dan suka saya ingin promote juga pada cikgu-cikgu di luar sana, bolehlah ikuti page Facebook Rumah Kod dan like, dan juga bolehlah mengikuti info-info berkaitan tentang aktiviti yang dijalankan Rumah Kod daripada sebelum-sebelum dan juga program-program yang akan datang. Dan begitu juga cikgu yang mengikuti live YouTube streaming pada sesi petang ini juga, saya ingin wawarkan untuk cikgu like dan subscribe channel Rumah Kod Malaysia ni untuk mengikuti video-video yang terdahulu ataupun akan oleh presenter-presenter kita sebelum. Alright, okey, dan merakamkan penghargaanlah kepada Dr. Basha atas untuk mengikuti sesi perkongsian bersama dengan cikgu-cikgu di luar sana. Okey, Dr. Basha, tanpa saya akan mempersilakan Dr. Basha untuk meneruskan tajuk Dr. Basha. Dipersilakan Dr. Basha. Ya, terima kasih kepada Cikgu MK sebagai hos pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Basharuddin bin Muhammad Sharif daripada Melaka, Malaysia. Dan pada perkongsian pembelajaran pada hari ini, kita akan ada juga peserta-peserta daripada luar negara yang datang daripada negara Malaysia. Dan pembentangan saya pada hari ini, saya akan menggunakan dua bahasa, iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. To all the viewers outside from Malaysia, this is me, Dr. Basharuddin bin Muhammad Sharif, Google Certified Trainer. I'm going to share with you, mostly all the parents outside there, regarding the usage of Google Sites during this COVID-19 stay-at-home policy. Dan kepada cikgu-cikgu, para ibu bapa di luar sana,
semasa wabak penyakit COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada ketika ini adalah perlu semua duduk di rumah bersama dengan keluarga. Walaupun demikian, saya percaya juga sebagai ibu bapa, kita juga mahukan anak-anak kita tidak terlepas daripada sistem pendidikan dan dapat belajar sesuatu yang baru setiap hari. Dan pada hari ini saya akan berkongsi e-pembelajaran bersama dengan para ibu bapa sekalian bagaimana menggunakan Google Site. Dan sebelum itu secara ringkas saya akan share juga kepada para ibu bapa berdekaan secara ringkas tentang diri saya dan siapa saya. Saya akan present here. So saya merupakan pengurusi PIBG bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Rumput Melaka dan saya juga mempunyai pengiktirafan daripada Google untuk Google Certified Educator Level 1, 2 dan sebagai Google Certified Trainer, dan saya juga ini akan jadi satu pemangkin kepada para pendidik di luar sana. Jika ibu bapa seperti saya mampu melakukannya dalam masa 3 bulan, saya mengambil exam ini. Dan hari ini saya nak berkongsi dengan para pendidik, para ibu bapa di luar sana dan juga orang awam bahawa kecemerlangan ICT Celik ICT adalah sangat penting dalam menuju revolusi 4.0. So I hope the viewers outside there going to share together, stay together with me for 1 hour, then we will learn something about Google Sites. So my profession is as a consultant veterinarian. Saya merupakan doktor perunding veterina yang mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan dari unggas dan produksi. Dan kompetisi lain, saya juga mempunyai kepakaran dalam bidang ICT dan IoT communication. Google Certified Educator Level 1 dan 2 pada tahun 2019 dan Google Certified Trainer pada 2020. Dan saya merupakan pensyarah jemputan Universiti Malaysia Kelantan dan merupakan speaker untuk Royal Veterinary College of London, speaker pada tahun 2020, dan penceramah ilmiah pada itu Institut Veteriner Malaysia, Institut Teknologi Unggas dan Koperasi Malaysia Berhad. Sebagai pengurusi PIBG, saya memainkan peranan memimpin satu pasukan yang besar di sekolah saya, iaitu ibu bapa, untuk mencetus kecemerlangan generasi masa depan. Dan saya juga melibatkan diri sebagai pengurusi biro akademik dan pendidikan di Amanah Saint Bentong dan juga sebagai naib indip ketua di sebuah sekolah kebangsaan Paya Rumput di primary school di Melaka. Dan kekuatan yang saya ada adalah di PIBG kami menggunakan inovasi QR code, dan juga ini adalah contoh-contoh bagaimana kami menggunakan pemfailan dalam bidang QR code, dan anugerah-anugerah diterima sepasutlah Tokoh PIBG tahun 2017, PIBG 5 bintang di peringkat kebangsaan, Tokoh Inovasi 2019, PIBG Cemerlang pada 2019. Okey, jadi seterusnya saya akan terus memulakan dengan sesi perkongsian pada hari ini adalah berkaitan dengan gearing towards responsible parents with Google Site. Jadi kita tahu bahawa kebanyakan anak-anak sekarang berada di rumah, dan saya percaya dengan pengenalan kepada Google Site ini, para ibu bapa akan dapat belajar satu yang baru dan membantu anak-anak di rumah bagaimana nak menggunakan Google Site ini. Jadi sebelum saya membuatkan hands on, saya akan tunjukkan dulu bagaimana menggunakan Google Site melalui Google Slide yang saya akan tunjukkan ini. So untuk para ibu bapa, semua kita tahu the parents who want to make a positive difference in the education of their children take the time and effort to participate in the educational process. At its best, education is a partnership between children who want to learn, teachers who want to teach, and parents who want their children to succeed. So these three elements, groups of people, are very important to ensure the educational reach the target persons. So the objective, kita nak membantu dari segi bagaimana ibu bapa dan guru-guru di sekolah dan juga ibu bapa yang berada di rumah sekarang ini bagaimana menggunakan masa yang sangat bernilai pada hari ini untuk membantu menjalankan aktiviti-aktiviti yang sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Kita tidak menggantikan tugas guru di dalam kelas ataupun di sekolah, tapi sebenarnya kita banyak membantu anak-anak ini supaya mereka ada masa yang sama, peluang untuk digunakan bersama. Dan yang kedua dia, kita nak guide parents, kita nak bagi panduan kepada ibu bapa di sana bagaimana guna site ini sebagai satu daripada learning tools atau kita panggil daripada aspek teknologi pembelajaran pada hari ini.
Jadi apa yang anak-anak boleh dapat daripada penggunaan Google Site ini, ia boleh menyebabkan mereka collaborate atau bekerjasama untuk buatkan satu projek. Sebab daripada Google Site itu sendiri, anak-anak dapat menggunakan aplikasi ini untuk bekerja bersama-sama dengan rakan-rakan lain yang berada di rumah atau di mana saja mereka berada, di kampung atau sebagainya, dan membuatkan satu mini projek mungkin diserahkan yang diberikan oleh para guru mereka. Okey, yang kedua, dia akan memberikan pengetahuan sebagaimana kita belajar di dalam kelas, dan sekarang kita belajar di alam maya, bagaimana kursus atau projek itu dapat dilaksanakan. Google Site ini adalah sangat bernilai kerana kita boleh belajar dan juga kita boleh mengajar aktiviti-aktiviti yang akan diadakan di dalam itu. Dia memang sangat menarik kerana ada banyak interaktif media yang boleh kita lihat di dalam Google Site ini. Sebagai contoh, kita boleh memaparkan bagaimana student boleh mengeluarkan e-portfolio. Mereka boleh bercerita tentang diri mereka, keluarga mereka dan juga tentang sekolah mereka. Khusus untuk mereka yang berada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Dan digital storytelling adalah bagaimana mereka juga boleh create sesuatu yang sangat bernilai untuk di-share atau dikongsikan bersama dengan para kawan-kawan ataupun guru mereka di luar sana tentang diri mereka atau tentang apa-apa saja berkait dengan cerita. Dan yang ketiga, dia boleh memberikan satu example ataupun contoh adalah untuk dokumentasi secara digital yang mana dia akan berada di alam maya ataupun ada interface-nya. So sebagai pengenalan, kita akan belajar Google Site ini. Lepas tu kita akan belajar bagaimana Google Site berintegrasi dengan G Suite, dan dia adalah percuma dan dia boleh digunakan oleh siapa saja di merata tempat di seluruh dunia, dan dia sangat mudah untuk digunakan. Dan pada kita gini, kita lihat juga ni example mana kita boleh buat turun macam-macam perkara kita boleh buat dengan menggunakan Google Site ni. Kita boleh buat turun buku teks, kita boleh share dengan kawan-kawan tentang video, tentang aktiviti kita buat di rumah. Sebab masa bercuti ni anak-anak sekalian atau ibu bapa tentu ada banyak masa. Mungkin mereka buat bercucuk tanam atau mereka mungkin buat memasak di rumah ataupun sebarang aktiviti-aktiviti yang menggunakan hands on di dalam rumah. So apa yang kita boleh belajar daripada ini, daripada Google Site juga kita akan belajar bagaimana kita nak create homepage, kita nak ciptakan homepage tu sendiri, macam mana nak buat page tu sendiri, muka surat situ, dan mengisi semua konten di dalamnya. Okey, dan juga lepas tu bagaimana kita nak share pula dengan site ini kepada orang ramai, guru ataupun kepada rakan-rakan mereka. So apa yang ada dalam Google Site ni, kita lihat di sini, dia ada text box, dia ada image, di embed ni dia boleh masukkan sebagai link apa-apa saja daripada YouTube atau apa saja, dan juga dia akan berintegrasi bersama Google Drive. Sebab semua file akan tersimpan di dalam Google Drive ini atau kita panggilkan cloud computing. Dan seterusnya nanti kita akan belajar yang di hujung sini bagaimana aplikasi-aplikasi yang di tepi di sini seperti YouTube, Calendar, Map, Documents, Docs, Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form dan juga charts yang boleh dimasukkan ke dalam Google Slide berkenaan. Google Site berkenaan. Okey, dan untuk memulakan Google Site ni, pertama sekali kita perlu launch dulu Google Site itu, dan seterusnya kita klik kepada Drive. Dan yang kedua, step yang kedua, kita akan pergi kepada Google Site sini. Bila kita tekan more di sana, kita akan boleh masuk ke dalam Google Site tersebut. Yang ketiga, bila paparan ini akan keluar dan di sini kita boleh tuliskan title untuk ni. Macam contoh kita tulis my name ataupun my profile dan sebagainya, atau project based learning dan sebagainya di sini. Right? Dan yang ketiga, kita boleh nampak di sini, apabila di sana kita boleh tukarkan, kita boleh change image. Kat sini dia tulis home, di sini kita boleh change image for header. Dan setelah kita change image, kita boleh pilih dekat sini untuk uploadkan sebarang image daripada laptop itu sendiri. Dan kita boleh insert text box. Dan perkataan home, H-O-M-E ni apabila kita insert text box. Dan seterusnya dia memang sangat mudah. Kita boleh drag saja gambar-gambar dan sebagainya image itu. Bila kita uploadkan, kita lihat sebagai contoh di sini. Gambar pelajar perkataan boleh di-uploadkan atau dinaikkan di dalam Google Site. Seperti contoh begini adalah contoh anak saya di mana dia mencerita tentang myself, tentang diri dia. Dia uploadkan gambarnya di sini. Lepas tu dia boleh tulis dekat sini berkaitan dengan dirinya, di mana dia bersekolah, umur dia dan juga domain sekolah yang boleh diikuti. Dan di bahagian tepi ini kita ada click page atau click new page, adalah di mana selepas ada paparan yang pertama di sini, kita akan klik new page di sini untuk create page yang kedua dan seterusnya. Dan
Okey, dia akan keluar duplicate page atau properties. Kita klik kepada 3 dot ini. Okey, dan kita klik add subpage sebab subpage ni akan duduk di bawah page yang utama tadi. Dan kita namakan page yang berkenaan. So ini adalah satu contoh lain di mana anak saya membuat project based learning. Saya sebagai bapa membantu beliau untuk buat banyak projek-projeknya berdasarkan penggunaan Google Site tersebut. Dari sini kita lihat di my project, lepas tu kita buat list of project dan kita letak juga curriculum subject. Di mana semasa cuti ini dia boleh download di mana-mana pautan dan dia boleh masukkan digital learning dia di dalam curriculum subject di sini. Dan seterusnya di sini step by step kita boleh insert button, kita boleh letakkan link, kita akan launch new tab sini, kita boleh find document. Bila kita right click, dia akan choose, kita copy link berkenaan dan masukkan ke dalam, kalau kita bagi contoh yang tadi, di dalam di sini. Ya. So kita masukkan ni, bila kita edit button, kita boleh letakkan apa-apa saja berkaitan, macam contohnya kita nak buat project based learning dan belajar tentang wildlife, okay, dan kita boleh cari dulu apa itu wildlife tentang rhinoceros dan sebagainya. Kita klik dan paste di sini. Ini di sini adalah wildlife dan lepas tu kita nak preview, kita tekan ikon di atas ni. Okey, dan pakai contohnya kalau kita dapat ada 3 paparan di sini. Paparan pertama adalah untuk laptop ataupun large screen. Paparan yang tengah ni adalah untuk tablet dan paparan yang hujung ini adalah untuk phone. Dan di bahagian sini ada semua adalah kita boleh insert kita punya content, table of content, image carousel, nanti kita akan belajar seperti ini, button, divider, YouTube, calendar map dan sebagainya. Okay. Okay, then okay. Di tutorial kita boleh masukkan tutorial kalau kita ada cikgu-cikgu atau ada soalan dan sebagainya. Mereka boleh masukkan tutorial di dalam Google Site berkenaan menggunakan link Google Form. Dan daripada sini maps, kita boleh nampak masukkan maps di sini. Kalau kita ada projek-projek, anak-anak ni ada projek tentang bagaimana nak cari kedudukan taman negara macam contohnya. So mereka boleh insert ke dalam ni dan dia boleh diakses oleh ni. Dan pada sini, dan yang bagusnya tentang Google Site ini adalah bagaimana mereka boleh insert aplikasi daripada YouTube. Okey. Daripada YouTube sini kita boleh lihat, kita boleh masukkan, contoh nak masukkan tentang harimau ataupun tiger di sini kan. Jadi maklumat berkenaan apabila diakses oleh viewers ataupun penonton-penonton di luar sana seperti pelajar ataupun guru atau sebagainya, mereka dapat membaca projek yang berkenaan. Okey, ini adalah salah contoh daripada projek yang dibuat oleh anak saya di mana kita nak belajar tentang tiger. Okey, dan dia letakkan maps di sini dan sebagai contoh dia boleh di-insert ke dalam sana. Dan untuk share dia punya network, kita ada contoh dekat sini, kita masukkan share dekat sini. Di sini kita boleh buat untuk baca contoh, dia nak share kepada anyone in the link, dia akan klik pada anyone in the link kat sini. Atau kalau dia nak share kepada Ministry of Education, ada siapa-siapa ada dalam MOE tu, dia akan share kat sini. Atau dia nak share pada specific people saja, macam contoh kepada guru dia saja untuk menjawab assignment yang dibuat melalui Google Sites. Dan pada contoh sini kita boleh publish, dan bila dia nak publish dia boleh letak nama dia ataupun nama siapa saja atau berkenaan dengan projek yang dia nak tu. Jadi macam contohnya dia boleh manage site itu dengan meletakkan nama-nama yang berkenaan. Seperti contoh dekat sini, macam contoh dia nak letak nama profil dia Cikgu Halijah, macam contohnya dia letak profil dia dekat sini dan dia tulis, lepas dia terus publish. Bila dia publish, benda tu akan terpapar di internet. Dan bila dah publish, lepas tu kita tekan got it, dan kita dapatlah segala-galanya yang berada di belakang sini. Dan ini adalah example, ada contoh bagaimana Google Site itu boleh dipaparkan kepada para viewers ataupun para penonton di luar sana. Macam contoh kita ambil ni project learning base. Di sini, bila dia klik di sini, dia akan keluar contoh bagaimana yang tadi, sebagaimana yang Google Site dan tadi saya cerita. Dan dia punya tajuk-tajuk berada di bahagian atas ini, templates ni kita boleh tanda wildlife, dia je klik saja. Ni adalah pada paparan viewers. Jadi viewers kita boleh share dan mereka boleh tekan je, contoh dia nak belajar tentang tiger, dia tekan aja tiger ni. So dia akan terus kepada paparan berkaitan dengan tiger itu di internet. Yes. Jadi ni adalah salah satu cara bagaimana ia boleh dikongsikan kepada viewers di luar sana. So kita kembali semula kepada pembentangan tadi. Tangan ni tadi. Okay, sorry. Okay, kita kembali kepada pembentangan ni.
viewers ni, dan kita okay, so our goal is not to duplicate the classroom. Tugas kita ataupun objektif utama kita bukannya kita nak share, bukannya kita nak menduplicate atau berkongsi mengambil alih tugas classroom oleh cikgu, tapi sebenarnya kita nak provide, our goal is to provide engaging appropriate home learning activities to our children. During the COVID-19 stay at home policy today, we want a good relationship between parents and students and children at home, whereby we create learning activities to our children. Jadi mereka berada di rumah, mereka ada perkara yang mereka nak buat. Okey, jadi di kesempatan ini dah 20 minit saya membentangkan tentang PLC ini, tentang penggunaan Google Site. Saya akan mengajar cara step by step bagaimana kalau kita boleh buat daripada kosong, daripada scratch. Okey, pertama sekali kita boleh tekan dekat bahagian campur dekat atas ni, dan kita akan type dekat sini sites.google. Okey, bila kita klik ni dia akan keluar Google Site sign in kat sini. Kita boleh klik dekat sini dan kita akan mulakan dengan kita punya Google Site yang baru. Okey, pada sini kita boleh lihat ini adalah contoh-contoh yang telah dibuat oleh anak saya. Jadi saya akan tunjukkan contoh lagi satu ni. Ini pun sangat baik macam mana dalam pengajian Islam dia buat satu Google Site mana dia nak paparkan projek ini kepada guru dia, assignment yang dibuatnya. Jadi kita tengok di sini mana-mana dia membuat siri pembelajaran online ni sebagai contoh. Bersuci dan asal dia, mana gambar-gambar ini dimasukkan. Dan seterusnya kita lihat dekat di atas ini adalah dia punya subtopiknya seperti standard pembelajaran. Kita akan letakkan di sini dan kita tengok di sini adalah bagaimana assignment itu dibuat dan diisi oleh anak saya. Lepas tu aktiviti-aktiviti dia akan klik dekat sini, dia akan keluar segala-gala aktiviti pembelajaran. Di sini semua ada link dan sebagainya, dan juga di mana kita insert kat dalam ni semua video-video diinsert ke dalam ni. Jadi mudahkan juga kepada viewers ataupun rakan-rakan atau guru untuk check assignment yang telah, tugasan yang telah dibuat oleh para pelajar atau anak-anak kita itu. Alright, ini sebagai contoh lah. Dan juga kita juga ada contoh yang dibuat oleh ibu bapa lain. Kalau kita lihat daripada sini. Okey, daripada okey. Sini contoh dekat sini. Right here. So kita siap macam contoh daripada ibu bapa lain yang telah berkongsi dengan saya seperti tadi. Dr. Ja, thank you Dr. Ja. Yang dia buat tentang kucing dia. Ini bukan satu ibu bapa yang dia sangat seronok. Dia buat ni aplikasi, dia nak tunjuk gambar kucing dia. Jadi dia suruh anak dia buat Google Site ni dan dia bantu di sebelah untuk tangkap gambar-gambar kucing ni dan uploadkan ke dalam Google Drive, seterusnya diinsertkan ke dalam Google Site. Ini sangat baik, sangat contoh satu di mana anak dia belajar juga bagaimana menggunakan Google Site itu. Dan dia pun masukkan juga pautan ataupun link di sini tentang kucing. Tu anak dia bersama kucing dia yang comel tu. Ni anak dia berumur, I think belajar sekarang grade 4 ni, standard 4, yang dia telah belajar tentang Google Site today. So okey, jadi kita kembali semula kepada bagaimana nak buat daripada zero tadi. Okey, kita tekan dekat sini tadi. Kita tekan kat sini, Kita kat sini, kita tekan campur di sini. Kita type sini sites.google. Okey, jadi kita akan site kat sini, kita type sini sites.google. Okey. google.com. Okey, kita site.google.com. Okey, kita Okey, kita gunakan di sini sites.google. Okey. Kita tutup dulu ini. Close to menu. Okay. So kita go here. Ataupun kita boleh search sites.google. Okay. Google. Okey, tak apa. Sebagaimana kita tadi step kita belajar step daripada sini, kita pergi kepada drive. Okey, pergi kepada drive, lepas tu kita pergi kepada plus sign here, then you go to more, then you go to Google Sites over here. Alright. Okey, nah sekarang kita akan masuk dalam Google Site ni. Ini macam mana contoh kita nak buat site yang baru. Okey, daripada permulaan page dia akan keluar page yang ini. Kita boleh tulis sini macam contoh kita nak buat tentang kita punya
my profile. Okey, contoh kita buat my profile. Jadi kalau besar sangat my profile is too big, kita pergi dekat sini title ni, kita tukar kepada heading. Ya, jadi kita boleh kecilkan my profile dekat sini. Alright, jadi dekat sini kita boleh enter site name kat sini, kita tulislah apa-apa tajuk, kita mungkin kita buat project learning base. Project learning base, mungkin ibu bapa dekat rumah sana kita boleh masukkan logo atau apa-apa logo saja ada. Kita boleh uploadkan logo yang apa saja yang ada, macam logo sekolah dan sebagainya, kita upload dekat sini. Okey, kita pergi dekat download dan kita cari saja apa-apa logo yang kita ada. Okey, saya ada dokumen kat sini. Okey, katalah saya ada logo sekolah saya ada tak? Okey, kalau tak ada kita boleh cari dekat internet. Okey, kita cari sini logo. RB logo. Okey. Okey, sekejap ya. Kita sini. Okey, katalah nak letak logo ni lah, katakan. Kita letak gambar dunia dekat sini. So, dia akan keluar di bahagian atas sini logo ni. Yes. Logo ni. Jadi, benda tu berpusing-pusing, nampak GIF tu. Okey, jadi nampak tak benda tu bergerak-gerak, sangat canggih. Jadi kita boleh buat apa saja logo dan sebagainya tulis di sana. Dan di bahagian insert text ini kita boleh letakkan teks, mungkin kita boleh ceritakan tentang siapa kita. Let's say kita tulis name, kita boleh nama kita, kata contoh sama saya Basharuddin. Okey, kita letak sini Basharuddin, contoh bin Muhammad Sharif. Okey, lepas tu kita boleh letak sini umur, age, atau kita boleh letak sini location, contoh Malaysia. Alright, kita boleh tulis contoh Malaysia. Ini adalah salah contoh bagaimana kita nak letak pelbagai cara dan tulis pelbagai sini, ataupun kita boleh juga letak sini location, address. Kita pun boleh tulis sini address. Kita boleh letak sini mungkin tulis kilometer 12.8 Kampung Raya Rumput Melaka, Malaysia. Okey, Melaka, Malaysia. Okey, contoh. Okey, letak di sana. Dan di sini lepas insert text tu, jadi kita dan sebagainya kita boleh letak lagi lah segala-gala maklumat semua dekat sini. Nanti saya tunjukkan contoh. Dan macam mana kita nak create page tu pula. Create dekat page ni untuk create next page. Macam contoh kita nak buat my profile, kita dah tulis dalam profile saya sini. Mungkin untuk anak-anak ni kita nak baca lah banyak perkara. Contohnya kita nak buat, kita campur sini, kita nak buat dia suruh dia belajar tentang cari maklumat tentang domestic animal contohnya. Atau kita nak belajar tentang animal today. Animal in the world. Contoh. Okay. So, animal in the world dan lepas tu kita nak buat subpage, bila viewers tekan animal in the world, dia nak tengok kat bawah tu kat sana, kita boleh letak sini, tekan 3 titik di sini. Right? Dan kita boleh tulis kat sini add subpage kat sana. Mungkin kita nak buat juga domestic animal. Contoh dia display animal. Okey, ini merupakan satu projek secara tak langsung anak-anak di luar bersama kita tu dapat belajar satu perkara yang baru daripada dia tengok movie ataupun dia tengok TV dan sebagainya. Ada perkara dia nak buat, dia belajar pula apa tu domestic animal tu, dan letak done kat sini. Okey, dia dah ada dekat bawah subjek, bawah animal tu. Dan seterusnya kalau dia nak buat subtopik lagi, tekan kat sini 3 titik ni dan keluar lagi satu add subpage lagi. Mungkin nak letak sini wildlife pula. Jadi letak wildlife. Okey, kita done kat sini, dah ada lagi satu wildlife kat sana. Jadi bila kita klik dekat sini, dia akan pergi kepada bahagian page yang domestic animal tu. Sebab nampak di sini. Nampak? Benda ni keluar di atas sini. Sebab bila viewers tekan sini, dia nak pergi domestic animal, dia tekan domestic animal, dah keluar perkataan domestic animal. Jadi dekat sini kalau dia besar sangat, what you can do, apa you boleh buat, you tekan dekat title ni, dah pergi pada heading. Dia dah kecil dah. Alright. Lepas tu kita boleh tukar change image ni. Katakan kita tak berapa suka tengok plain dekat sana, kita boleh select image. Right. Lepas tu kita boleh search, kita boleh tukar dekat sini. Select image dia. Jadi dia dah keluar macam ni contoh. Ataupun kalau ada image lain yang tu, kalau tak berapa canggih itu, kita boleh tukar. Kita select image lain, kita boleh tukar. Ada banyak image lain dekat internet tu, kita boleh search dan upload dekat sana. Okay, macam contoh kita nak letak gambar ni. Right, then kita select. Okay, dah sudah. So lepas tu pakai by wildlife pun serupa juga.
kalau katakan kita tak nak image ni, kita nak letak gambar harimau dekat belakang tu contohnya, kita pergi upload kan, maksudnya dia akan masuk ke dalam kita punya laptop sini, dan kita cari pula wildlife. Okey, kita ada standby wildlife sini, kita nak letak gambar harimau. Kita open. Okey, nampak dah letak kat sana. Jadi secara tidak langsung anak di rumah dia belajar cara menggunakan internet, cara menggunakan Google Site ni, cara nak upload dan cari pula tentang animal tu. Dan secara langsung kita pun boleh mengajar anak-anak kita di rumah apa yang berkait dengan harimau ni. Right? Contoh. Lepas tu katakan dekat bawah sini kita dah tulis domestic animal dan sebagainya. Macam mana kita nak letakkan gambar dekat bawah ni? So apa kita boleh buat? Katakan sekarang kita ada domestic animal sini. Wildlife di sini, Dekat wildlife ni. Contoh kita nak letak semua animal yang wildlife dekat sini. So kita pergi dekat insert. Kita insert image. Alright, kita boleh uploadkan image tersebut. Okay, upload, kita boleh pilih semua animal yang ada sini. Kalau kita nak klik ni satu, kita nak giraffe, kita nak bear, kita nak monkey, rhinoceros, okay. Okay, katakan, then kita tekan open. So, kita nampak semua animal ni berada pada page yang berkenaan. Jadi, apabila viewers, jadi kita tengok macam mana dia keluar. Press ke icon ni, preview ni. Right. Jadi bila viewers lihat, dia akan nampak, dia boleh upload lagi. Dia akan nampak tentang wildlife, dia tekan wildlife ni. Okay, mana dia gambar dia? Belum upload lagi. Okay, nanti sekejap. Kita keluar sekejap ni. Gambar ni dia belum masuk lagi. Alright. Oh sorry, kena tekan publish ni. Ni publish ni, sebab dia tak tekan publish ni sebab tu dia tak nampak lagi. Bila you tekan publish ini, project based learning, bila you tekan publish. Alright. Okay, dan baru you boleh nampak. Let's see, kita tekan ni. Preview. Yes, bila dah publish, jadi viewers yang ada link yang berkenaan ataupun guru yang menerima assignment dari pelajarnya tahu, oh bahawa pelajar ni hari ni telah buat tugasan mereka mencari apa itu wildlife, haiwan-haiwan liar, kehidupan haiwan liar, dan apa yang ada dekat wildlife tu seperti beruang, jiraf, monkey, monyet ataupun badak sumbu ni, rhinoceros dan sebagainya. Jadi ibu-bapa di rumah boleh meluangkan masa berkongsi pengetahuan, pengalaman dan mencari di ruangan internet. Kita boleh Google saja dah cari tentang anak-anak ni. Jadi masa-masa tu luang tu sangat bermakna untuk anak-anak ni. Itu kita belajar tentang domestik. Dan katakan contoh pula kita nak edit, bila nak edit, apa yang kita buat, kita kena keluar dulu, tekan pangkah ni. Just press X. Okay, kita balik kepada editing tu tadi. Sekarang kita kembali kepada domestic animal pula. Di dalam domestic animal ini, kita akan lihat di sini, katakan kita nak tukar color ni, kita tak nak gambar ni. Kita tukar change image, kita boleh uploadkan image daripada kita punya ni. Jadi kita kembali kepada download sini, kita ada okay, domestic animal. Katalah kita nak letak gambar kucing yang comel ni. Okay, there's a cute cat. Ya, so dia duduk dekat belakang sana. Okay, then kita nak belajar satu yang canggih dekat sini. Macam mana kalau tadi kita kembali kepada wildlife tadi, gambar-gambar tu terletak berselerak macam ni. Katakan you nak buat dia dalam bentuk carousel, maksudnya dia bertindih di antara satu sama lain. So kita kembali semula kepada domestic animal kita di sana, tekan kat sini. Lepas tu kita letakkan cursor di sini dan kita pergi ke bawah ini, kita ambil dekat sini. Dia panggil image carousel ni. Tekan di sini. Okay, dan kita tekan campur ni, press this plus sign dan kita uploadkan image berkenaan. Okay, dekat sini senang saja. Kita katakan kita nak pilih semua. Kita sini, kita control A, pilih semua, control A ataupun highlight semua ni, kita tekan open. Ya, jadi dia secara tak langsung dia akan uploadkan semua gambar-gambar ini ke atas. Yes. Okay, semua dah masuk tu. Lepas tu dia, now is the process of inserting all the images. Dia dah masuk kan? Bila dah masuk di sana, you just press insert here. Okay, tekan insert. Okay, jadi kalau dilihat kat sini, kita ada satu je gambar kuda ni. You can see only one only. Actually, gambar ini duduk bertindih. Okay, dia bertindih. Sebenarnya dia ada kat sini, tapi dia dekat sebelah. Okay, jadi macam mana kita nak tengok? Kita tekan dekat sini, preview. Okay, boleh tekan dekat preview. Okay, dekat sini you tekan ni. So, kita nampak semua animal itu ada tapi duduk bertindih. Ini adalah satu contoh bagaimana menggunakan image carousel pada Google Site. Okay, tadi kita ada animals in the world, kita ada domestic animal, kita ada wildlife.
Jadi untuk domestic animal kita menggunakan cara menggunakan image carousel tadi dan sebagainya. Okey, ini kita dah siap. Jadi itu adalah contoh bagaimana ibu bapa ataupun guru ataupun pelajar di luar sana membina Google Site ini, kita boleh insertkan pages. Tengok kita ada banyak pages, kita ada animal, the world, kita ada letak domestic animal, kita ada wildlife, ataupun di bawah home ni kita boleh create lagi, campur lagi dekat sini. Kita boleh letakkan kita letakkan sini, selain daripada animal world, katakan kita nak belajar pula tentang housing. Kita nak tengok macam-macam rumah yang berada di seluruh fertigation. Ini salah satu projek yang digunakan di sekolah begitu tu, fertigation project. Kita letak done kat sini. Okey, dia ada projek fertigation, pelajar tu terlibat dalam penanaman cili dan sebagainya. Dia boleh insert gambar-gambar tu di sini. Jadi kita boleh letak kat sini, di bawah 3 titik ni letakkan subtopik lagi. Dan kita tulis projek CACT. Okey. Chili. Okey. Okey, projek cili tu, jadi dekat sini kita nak insertkan gambar-gambar yang telah diambil daripada projek cili tu. Macam contohnya kita ambil daripada sini, kita dah start, lepas tu kita nak insertkan gambar berkenaan. So kita ambil image, kita upload. Okey, kita ada projek cili, kita go for download here. Kita ada projek cili, macam projek fertigation. Okey, here. Dan kita boleh ambil semua ni. Sorry. Control A, this one, kita kat sini, dan kita open. Yes. Okey, jadi bila kita tekan publish, preview dekat sini, kita boleh lihat bahawa projek cili yang dijalankan, nampak dia keluar begini. Alright. Sekejap kita tekan publish. Sorry. Ini fertigation projek cili. Okey, dan kita boleh nampak projek-projek cili tu dapat dipaparkan di dalam Google Site ini. Yang bestnya tentang Google Site ni, kita lihat kita boleh masukkan gambar GIF ni, GIF ni, yang boleh bergerak-gerak ni. Jadi kalau kita ada waktu terluang, ada banyak masa, kita boleh cari banyak GIF dekat internet, dan kita boleh insertkan ke dalam Google Site yang berkenaan. Ini adalah satu contoh projek yang dijalankan di SMK Paya Rumput, di mana mereka meletakkan gambar cili. Of course lah, kita kena tukarkan kat belakang ni, jangan letak gambar kucing ni pula. Right, okay, contoh kita keluar balik dekat sini, kita tukar dekat sini, kita change image ni, kita uploadkan gambar di sini. Okay, katakan kita letak gambar cili sini. Dia baru betul projek cili dengan gambar cilinya. Right, jadi lepas tu kita boleh tekan publish. Right, sebab kita dah buat sini kan, kita publish di sini. Okay, jadi dia akan publish. Okay, bila dah publish, okay, kita tengok how it looks like. Tekan preview. So, yes. Jadi dia akan keluar interface berkenaan bagaimana kita mengaplikasikan penggunaan di sini. Okey, tadi kita dah belajar bagaimana kita nak insert gambar. Bagaimana pula dengan video seperti YouTube dan sebagainya. Itu yang bagusnya tentang Google Site ini, kita boleh masukkan video juga, boleh dipaparkan dia. Macam contoh dekat wildlife ini, kita nakkan pula gambar video berada di sini. Jadi kita akan letak dekat bawah sini projek video. Okey, jadi kita pergi cari YouTube. Okey, kat sini kan kita letakkan YouTube sini. Okey, kita cari tentang rhinoceros. Sorry. Okey, rhinoceros. Okay, we have a rhinoceros here. Okay, do we have rhinoceros? Okay, we have rhinoceros here. Then we select. Okay, see? So jadi bila viewers dia view, dia tekan preview sini, you can see they can see, the viewers can see when they click the cases regarding rhinoceros, you see. So they can learn something here about rhinoceros. This is how the insertion of YouTube can be used for viewers to see it. Okay, and then you can see here. Okay,
table of content. This is when normally we put in the beginning, whereby bila viewers dia tekan table of content ini, dia boleh dapat cari apa yang ada di dalam Google Site yang nak dikongsikan bersama itu. Okey, selain daripada itu, kita boleh juga letak kalender dekat sini. Itu yang bagus dalam Pages ni. Kita boleh tambah lagi, katakan kita nak buat dekat bahagian home ni, kita letakkan subtopik ni, calendar. Kita letakkan calendar. Whatever lah, calendar. Kita pilih calendar and then then we change the image here. We select the image. Okay, for example, we take this image. Select. Okay, then we see the image here. Then we go here. It's calendar. Probably you want to put calendar when you want to do certain project or whatsoever lah. Sini kita boleh letakkan calendar kat sini. So you just choose whichever calendar. Macam contohnya you want to put calendar here about example lah. This is one example here. We just insert it here. This is one of the example. Okay, whatever lah tentang learning project ataupun learning perkongsian learning sharing dekat sini, kita letak di sana contoh. Dan yang tentang Google Site ni juga, kita boleh insert banyak perkara di sini. Contohnya kalau kita buat pages di sini, kita buat pages lain-lain contohnya. Dekat sini kita insert lagi pages, maybe we put others lah contoh. Activities. Okay, activities. Dan here, whereby kalau ada kita boleh insert kat sini. Dekat sini kita boleh nampak Google Sheet, Google Slides atau Google Docs. Kalau kita ada Google Docs yang baru yang kita nak share dengan viewers, macam contohnya bagaimana nak gunakan PLC dan sebagainya, kita boleh klik saja, kita insert, dia akan keluar dekat bawah sana. Seperti Google Docs ni, bagaimana untuk membantu. Ini contoh lah. Nak belajar tentang Telegram dan sebagainya, dia boleh klik dekat sana. Map adalah bukan salah satu contoh lagi yang mana kita boleh insert map kalau dia belajar tentang location. Dia want to know national park, for example. Okay, kalau nak belajar tentang national park ke, mungkin national park dekat mana? Dekat Malaysia tu. Okay, Taman Negara Malaysia. So we just select, contoh, then we just select here. Then we can put about national park dekat sini. Ni saya buang sorry. Okay, national park. Jadi aktiviti mungkin tadi kita mungkin pelajar berkenaan belajar tentang wildlife. Lepas tu dia nak melihat aktiviti wildlife tu, dia buatkan maps dia sendiri. Dia cakap tentang dekat Kuala Tahan. Dekat Kuala Tahan ni selalunya ada banyak gajah, elephant. Lepas tu dia boleh insert kat bawah sini. Mungkin dia nak insert foto, image berkenaan elephant. So kita pergi download sini, kita cari wildlife, kita cari elephant ada tak? Oh, tak ada sini. Okay, tak apa, kita boleh search elephant sini. Kita cari image elephant. Okay, elephant. E-H-E-N-T. Okay, elephant. Enter. So, you ada image elephant kat sini. We can just download it. Alright. Okay, then we save image as. Then we just put download here. You put where's the wildlife? Okay, wildlife here, and then kat sini elephant. Okay, then we save it here. So elephant dah ada. So back to kita punya project tadi. Okay, kita nak masukkan gambar elephant dekat sini. Kita tekan kat insert sini, kita ambil image. Alright, kita upload kan. Alright, jadi kita ada gambar tadi mana download. Okay, then ambil wildlife, and then you find the elephant. Is the elephant? Okay, elephant is here. Okay, then dia boleh ceritakan tentang elephant sini. Atau kita boleh kata kita boleh masuk insert text kat sini. Contohnya elephant at Taman Negara. Okay. Malaysia. Jadi kalau kita paparkan di sini, when you preview, you can see the activities. Mungkin dia nak pergi ke Taman Negara di Kuala Tahan ini untuk melihat elephant di Taman Negara. Jadi salah satu cara daripada Google Site ini, ia dapat membantu jika pelajar-pelajar mungkin dia telah membuat aktiviti-aktiviti seperti melawat
ke Taman Negara pada contohnya, dia boleh bagi pelaporan dia atau assignment dia, tugasannya pada guru selepas aktiviti-aktiviti berkenaan. Yang mana dia boleh insertkan maps tu, lepas tu seterusnya dia boleh masukkan gambar ataupun sebarang aktiviti-aktiviti gambar-gambar dia dekat dalam Google Site berkenaan, dan dia bercerita tentang perkongsian yang dia boleh buat, aktiviti yang dia buat semasa dia berada di Taman Negara tersebut. Okey, itu kita dah belajar tentang itu. Sekarang kita nak belajar bagaimana kita nak share dengan orang juga. Okey, you see dekat sini, dekat projek sini, kita keluar dulu di sini. Ni apa penting, ni dah nak habis dah ni. Okey, dekat sini how to share. You press kat button sini, share by others ni. Dekat sini kita boleh share, dekat sini nampak ni. Change here, we can share with anyone with the link. Okey, bila kita tekan pada anyone with the link, siapa-siapa saja yang ada link berkenaan, dia boleh masuk kepada Google Site yang telah kita buat ini. Jadi anak-anak kita kalau ada benda kita nak share pada viewers atau kat luar sana, dia boleh share. Atau kalau dia nak share pada specific people, dia hantar pada cikgu dia je, dia just type saja cikgu tu punya email address, dan cikgu tu berkenaan akan dapat melalui emailnya tentang Google Site yang dibuat oleh anak murid mereka. Okay, jadi ibu bapa boleh bantu ni anak-anak ni. Jadi cara nak guna, macam mana nak gunakan ni. Okay, contoh kita nak buat pada anyone with the link. Kita tekan kat sini, then dia tekan save. Okay, lepas tu katakan contoh kat sini dia nak share dengan, share dengan bapa dia lah, Basha@gmail.com. Okay, dia tekan send. So dia akan share dengan saya. Right, ni macam contoh ni anak saya punya email, dia tekan done. Dan lepas tu ni link ni adalah boleh digunakan di mana-mana saja, atau dia nak hantar pada Telegram dan sebagainya, dia boleh tekan sini dan dia boleh copy link yang berkenaan. Macam ni dah tulis sites google.com.mu project dan berkenaan. So dia boleh copy link ni, contohlah. Contoh Ctrl A untuk all, dan dia copy link ni dan dia boleh share. Macam contoh saya nak share pada saya punya aktiviti di sini, saya share pada group ni, saya paste kat sini. Send. Okey, dah dapat dekat sana. Tu contohnya bagaimana kita share. Share je kat mana-mana, ruangan chat ke, dekat Telegram ke dan WhatsApp, you dah boleh share link yang berkenaan. Dekat sini setting adalah kalau kita nak ubahkan kita punya image yang bergerak-gerak tadi, kalau tak nak kita boleh tekan gambar tong sampah ni. We can delete it here. Ataupun kita nak view tools ni, there's nothing, kita nak tahu show page at last update time bila, kalau kita buka ni, ataupun show contact form, kita just on this thing. Navigation, kalau you tengok dekat sini, semua paparan tu berada, dia punya tajuk semua duduk dekat atas top sini. Kalau you tengok dekat sini, tajuk-tajuk ni semua duduk kat atas, betul tak? Kalau you nak ubah, kalau tekan setting, tekan dekat top ni, tukar, katakan you nak letak dekat side. So I can see here, nampak dia dah tukar ke sini, side kat sini. Itu bergantung kepada kesukaan, based on your preference lah, nak buat dekat sebelah kiri sebagai side ni, ataupun nak duduk di bahagian atas ini. Biasanya orang suka nak duduk kat atas ni, dia senang dia nak tengok. So kita agak setting sini, kita pergi side sini, kita pergi dekat top. Dia akan duduk di bahagian atas sana. Alright. Then dekat sini, ini kita boleh duplicate site. Katakan kita nak jimatkan masa dan sebagainya, kita duplicate site yang sama, kita cuma rename saja. Dan kita boleh buat site yang untuk aktiviti pelaporan yang seterusnya. Dekat bahagian publish ini ada very important part ni. Dekat publish settings ni, kita boleh ubah dia punya tajuk web address ni. Katakan kita nak tukar project Best Learning Base 2020, contoh. So dia akan berubah dia punya site dekat sini. Jadi dia boleh ubah dan kita tekan save. Jadi apa-apa saja setting yang kita dah hantar sana, jadi dia punya link dia akan berubah kepada tadi tengok Project Learning Base 2020. Right. Dan dekat sini juga kita ada juga untuk view publish site, kita boleh tekan view dekat sini to see how does this Google Site looks like. Ini pada contoh sajalah, untuk saya pada buat apa dah bagi satu idea kat sana. Jadi inilah bagaimana contoh kalau dibuat daripada zero lah, mana kita buat daripada penggunaan pembinaan Google Site berkenaan. Dan saya nak share dengan para ibu bapa sini bagaimana pula dengan Google Site yang telah saya buat sebelum ni. Sorry, di sini kita pergi dekat Drive, dan kita type site sini. Project based learning yang telah dibuat oleh presenter lain. Macam contoh dekat sini saya sharekan projek pengajian Islam yang dibuat oleh anak saya tadi. Kita dah masuk di sini. Yang mana bila dia tekan viewer dekat sini, viewers ataupun penonton ataupun guru,
Dia boleh lihat ni cara contoh bagaimana dia masukkan gambar-gambar ni tentang bersuci, asas kebersihan. So, sangat penting lah. Terutamanya pada keadaan suasana wabak penyakit COVID-19 ni, kita perlu selalu membasuh tangan dengan sabun, dengan air yang bersih dan sebagainya untuk menghindari kita daripada sebarang jangkitan penyakit. Ya, daripada itu juga kita boleh tekan sini standard pembelajaran, ni contoh dia buat, dia type ni semua, tajuk, bersuci atau kebersihan dan sebagainya, dia boleh tekan ni semua, dia boleh buat bacaan dia sendiri. Jadi selanjutnya itu aktiviti-aktiviti dia meliputi jugalah perkara-perkara seperti berikut. Ya, dia boleh menonton video, so dia boleh insert video-video. Macam mana kita boleh insert video, maka nanti kita embed saja, tekan saja embed dan video-video itu akan masuk. Jadi kalau kita tengok di sini, di bahagian sini, okay, kalau tengok ni bahagian editing sini, video-video telah duduk di sini, kita boleh edit. Macam contohnya kita boleh letak kat sini video pertama, contoh video 1 ni contoh ya. Lepas tu kita kat video 2, okay, dari sini kita buat video 3, contoh. Right, dia akan tukar nama-nama ni di sini, dan bila kita tekan preview di sini, kita boleh nampak secara jelas. Okay, dekat nama itu dirubah. Nampak aktiviti 2, nampak video 1, video 2, video 3 dan sebagainya. Okay, kita ada berapa masa lagi? Kita ada 10 minit lagi. Sebelum saya mengakhiri ni juga, kita nak tengok juga yang bagaimana site yang dibuat oleh guru, oleh Niket ni tadi, mana cikgu tadi Dr. Jah buat tadi, memang sangat bagus. Dia buat tentang ni, jadi aktiviti-aktiviti ni ibu bapa boleh buat di rumah juga. Bagaimana menggunakan Google Sites dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, jadi Cikgu MK, adakah sesi soalan nak diteruskan atau nak saya teruskan habis? Okey, terima kasih pada Dr. Bashar untuk sesi yang kata amat, orang kata saya pun sambil membantu Dr. Bashar dia pun belajar juga untuk laman site ni. Okey, Dr. Bashar, okey boleh minum ais sekejap. So kita akan pergi pada sesi soal jawab. Alright, saya pergi pada soalan. Okey, soalan satu ni doktor. Bagaimana kita nak menyemak assignment yang pelajar buat menggunakan Google Site? Okey, soalan pertama doktor. Okey, jadi kalau kita nak semak daripada tugasan yang telah diberikan pada pelajar berkenaan, kita kena pastikan bahawa pelajar berkenaan share dengan kita link kepada Google Site tersebut. Kalau contoh dikatakan dia tak nak share pada semua orang, yang penting dia nampak tak kena tanda share with others ni. Ni tekan share with others ni, kalau pelajar berkenaan, kalau dia nak share, dia kena masukkan nama guru dia dekat sini. Okey, dia ada dua cara. Sebab dia letakkan nama guru ni, contoh nama gurunya Siti Halijah lah contoh. Siti Halijah. Halijah @edd.edu.my. Ini salah contoh. Maksudnya cikgu berkenaan bila kita share, tekan send ni dia akan dapat. Atau lagi satu cara, dia boleh gunakan link. Okey, dia gunakan link, maksudnya dia tekan kat link sini. Dia copy publish link ni berkenaan, dia copy link ni dan dia boleh hantar pada cikgu tu melalui email atau melalui Telegram dan sebagainya. So dia paste saja, atau dia cari dekat sini, dia cari cikgu Siti Halijah contoh. Okey, dah ada kat sini. Lepas tu dia copy, dia paste saja dekat sana. Okey, dia paste dekat sana, lepas tu dia hantar. Cikgu Siti Halijah akan dapat site yang dibina oleh pelajarnya daripada link yang diberikan di situ. Ya, back to cikgu. Terima kasih doktor. Yeah. Okey doktor, soalan kedua daripada Cikgu Fatihah Rusli. Doktor, okey tak kalau nak buat untuk RPH menggunakan Google Site? Untuk RPH, I think pun boleh juga, tapi saya rasa kalau RPH ni better guna Google Classroom. Sebab kalau Google Classroom lebih mudah untuk para pentadbir, sebab untuk guru-guru dia ada para pentadbir dia untuk check aktiviti-aktiviti mereka. Boleh you gunakan Google Site ni pun boleh juga, tak ada masalah. Sebenarnya boleh guna, tapi paparan tu dia one way. Sebab cikgu tu nak jawab ataupun pentadbir nak jawab, dia tidak boleh jawab pada paparan awak tu, melainkan paparan tu boleh two way. Kalau you gunakan Google Classroom tu mungkin you boleh buat two way. Atau macam mana cikgu MK? Cikgu MK tu cikgu? Okey, alright, saya pun setuju dengan Dr. Bashar juga. Okey, di mana untuk pemarkahan melalui untuk semak RPH ni memang kita menggalakkan menggunakan Google Classroom.
Dan untuk Google Site ni kita banyak untuk sarankan untuk sebagai laman site sekolah ataupun laman subjek kita, dan di mana target kita umum, public can view, sama ada dari segi guru sama pelajar, guru sama ibu bapa ataupun komuniti. So yang apa yang Dr. Bashar share ni memang amat-amat kita perlu praktikkan, di mana orang luar pun nak akses kita punya maklumat pun kalau cikgu wujudkan site seperti mana Dr. Bashar tunjuk ni, amat bagus. Saya setuju dengan apa yang Dr. Bashar dah buat ni. Yang saya difahamkan, laman site yang Dr. Bashar lakukan ni juga berkongsi dengan semua PIBG di Paya Rumput, Dr. ya? Ya, betul. Okey. Okey, dan kemudian juga saya akan ajukan soalan daripada Cikgu Miss Amira. Okey, Doktor, boleh tak dijadikan sebagai presentation dalam kelas untuk Google Site ini? Sangat menarik. Sebab apa? Sebab dia boleh. Google Site boleh dijadikan presentation di dalam kelas, dan mana cikgu-cikgu boleh menggunakan kuasa multimedia interaktif. Sebab macam tadi kita ambil contoh yang tadi bila kita buat pembelajaran tadi, yang kita boleh buat screen tadi, bila kita buat Google Site tadi, kita gunakan gambar yang bergerak-gerak tadi. Site tadi, jadi bila dia share benda tu, pelajar-pelajar kadang-kadang dia nakkan sesuatu yang baru, pembaruan di dalam sana. Jadi bila dia share benda tu bergerak-gerak, dia sangat seronok. Macam contoh dekat sini tadi, project based learning ni tadi yang kita buat tadi. Contoh you nampak benda-benda yang bergerak macam ni. Lebih satu yang bagusnya tentang Google Site ni, kita boleh insert YouTube video ni. Kadang-kadang pelajar ni dia nak tengok video. Dia tak nak tengok benda yang statik ni. Macam tu di bawah ni, kita nak belajar tentang rhinoceros. Kita tak perlu pergi ke hutan untuk pergi tengok animal ni. Kita boleh ambil daripada YouTube, kita embed ke sana. Lepas tu kita pancarkan projekkan kepada projector. Ya, cikgu MK. Okey, terima kasih Doktor. Kemudian saya ada soalan dari dari Cikgu Ustazah Zara Zavif. Dia kata, berapakah jumlah gambar yang sesuai kalau sekiranya dari segi bentuk laporan dalam Google Site, Doktor? Dalam Google Site kita jangan letak terlampau banyak sangat gambar. Sebab kalau dia terlampau banyak gambar, dia dah jadi macam buku. Tujuan diadakan Google Site ni supaya kita nakkan satu pembelajaran yang secara terus. Okey, maksudnya dia nak tahu secara tidak terlampau detail sangat. Sebab kalau you letak banyak sangat gambar, jadi lebih baik dia jadi sebagai e-book. Tapi konsep Google Site ni sebenarnya dia nakkan satu proses pembelajaran dan pengajaran di mana kita nakkan input-input tu secara terus saja. Jadi gambar dia, kalau katakan berapa banyak gambar saya nak letak, mungkin kalau saya maksimum tu 10 sajalah. Kalau dah terlampau banyaknya, baik bagi link kepada mereka supaya mereka melihat melalui YouTube ataupun menjadi PowerPoint, Google Slide dan sebagainya. Cikgu MK. Okey, terima kasih Dr. Bashar atas respon daripada soalan daripada penonton kita. Okey, ada soalan daripada Cikgu Abdul Razak. Okey Doktor, berapa banyak page Google Site yang kita berapa banyak page yang kita boleh wujudkan dalam Google Site? Sebenarnya unlimited sebenarnya. Saya yang sepanjang yang saya buat ni tak pernah pun ada hadnya. Berapa pun boleh sebenarnya. Betul. Tapi kalau kita buat presentation biasanya, pages ni tak ada limit pun sebenarnya. You boleh buat berapa banyak pun. Tapi sangat sesuai untuk student sebab dia punya adaptasinya, approach ni kita boleh gunakan selain daripada tengok e-book yang kita nak script, dia orang boleh pergi kepada macam contoh macam ni Cikgu ambil sekejap kalau kat sini dia terus pergi kepada topik-topik yang dia nak baca tu. Jadi masalah pages ni I think tak ada masalah sebenarnya. Okey, betul Doktor. Untuk cikgu luar sana, bila cikgu menggunakan email MOE, kelebihan cikgu akses menggunakan email MOE ni, kita ada unlimited storage. So kita tak ada kekangan untuk orang kata menyediakan laman site yang banyak, dan juga bahan-bahan pun kita tak ada limitation untuk storage. Berbeza dengan cikgu menggunakan email biasa, yang mana storage untuk email biasa, Gmail biasa ni, untuk personal punya account hanya untuk 15 GB.
Dan kalau sekiranya email personal nak upgradekan storage tu, dan kena purchase lah dia punya storage. Dan gitu juga doktor, kalau soalan daripada viewers ni saya tak dapat scroll, tapi soalan dia kata integrasi Google Site dengan Google Classroom untuk guru orang kata memantau tugasan. Doktor faham tak macam mana? Bagaimana Google Site ni dapat diselarikan dengan Google Classroom untuk kemudahan guru untuk monitor dia punya tugasan? Ia boleh juga digunakan untuk memantau tu, sebab kalau you cakap kalau dikatakan tentang integrasi itu, biasanya dia akan letakkan link Google Classroom di dalam sana. Ia boleh digunakan, tapi saya berpendapat kalau sebenarnya Google Site ni lebih kepada one way streaming, meaning that you nak mencari jawapan atau you mencari bahan straight direct kepada di sana. Lepas tu you boleh download. Itu saja. Tapi kalau you nakkan two way communication, better gunakan Google Classroom secara direct. Tu daripada pandangan saya lah. Cikgu MK bagaimana Cikgu MK? Okey, saya setuju juga. Okey, doktor, kita pun dah bersiaran 1 jam doktor. Yeah. Okey, kemudian saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada doktor atas perkongsian tajuk yang orang kata is a must lah kepada kita ni. Selain kita mengetahui bagaimana menyediakan bahan dalam Google Classroom, Google Site juga adalah satu tools yang kita boleh berkomunikasi dengan pelbagai pihak, daripada pentadbir dengan guru, guru sama pelajar, guru sama ibu bapa dengan pentadbir. So laman Google Site ni dapat membantu untuk berkomunikasi dengan semua lah. Okey, dan untuk makluman cikgu sekalian yang mana baru yang mengikuti separuh jalan kemudian tak sempat nak tengok sesi awal Dr. Basha punya perkongsian, okey, cikgu-cikgu boleh melayari laman site kita ataupun laman site disediakan oleh Rumah Kod ni. Layari tiny.cc/site PLC online untuk cikgu mengikuti semula rakaman yang telah disediakan. Dan selesai cikgu mempelajari ataupun praktis dah selesai, cikgu juga boleh mengisi borang di tiny.cc/claim PLC online untuk cikgu dapatkan sijil penyertaan PLC lah. Dan sijil penyertaan PLC ni akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi borang. Dan nanti bila cikgu melayari laman site PLC online ni, kita juga ada menyediakan panduan untuk mengisi SPL KPM yang mana di bawah pembelajaran kendiri. Okey. Dan cikgu-cikgu juga bolehlah mengikuti maklumat-maklumat info tentang program akan dilangsungkan pada minggu-minggu yang kita berada di rumah ni. Untuk situasi yang ini, cikgu boleh ikuti Facebook page Rumah Kod. Okey, boleh like dan share. Dan juga boleh juga cikgu melantarkan perkongsian terhadap kemahiran-kemahiran yang cikgu pelajari sepanjang daripada sesi pertama sampailah sesi petang ini. Dan begitu juga cikgu, yang jangan lupa juga cikgu untuk subscribekan channel YouTube Rumah Kod, dan rakaman-rakaman yang telah kita sediakan sebelum ini cikgu boleh ikuti semula. Dan mungkin cikgu nak mempelajari semula kemahiran yang lepas-lepas, so cikgu boleh dapatkan di channel YouTube Rumah Kod. Alright, okay, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Basha atas orang kata ruang masa yang Dr. Basha dapat kongsikan dengan semua viewers, guru-guru sekarang di luar sana. Dan saya mengucapkan sekali lagi best of luck doktor, dan congratulations for your Google Certified Trainer. Dan looking forward untuk menyertai training session bersama dengan doktor dan rakan-rakan yang lain. Dan saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada co-host saya. Kita ada Cikgu Sutaga yang membantu saya dari segi chatting di ruang YouTube, dan tak lupa juga pada EduSpec Trainer, Medelstep, yang juga mengikuti orang kata host bersama dengan Dr. Basha. Okay, Dr. Basha, 1 minute for closure. Okay, Dr. Basha punya harapan kepada
ibu bapa di sana, terutamanya yang terlibat dalam berkaitan dengan ini, Doktor? Pertama kali sebelum saya mengakhiri sesi e-learning kita pada hari ini, saya ingin merakamkan ucapan banyak terima kasih kepada host kita, Cikgu MK, dan tentu kepada Rumah Kod, kepada Madam Stephanie, Cikgu Saga yang Cikgu apa? Cikgu apa nama Saga tadi? Setaga yang banyak membantu saya dalam sesi pada hari ini. Dan bagi pihak PIBG ini merakamkan ucapan banyak terima kasih, dan saya harapkan perkongsian hari ini dapatlah ibu bapa belajar sesuatu yang baru dan gunakan masa yang sangat berkualiti di rumah bersama anak-anak untuk belajar sesuatu yang baru, dan mereka dapat juga mengisi aktiviti-aktiviti itu dengan belajar sesuatu tentang ICT, dan ini akan mengeratkan lagi hubungan antara ibu bapa dan anak-anak di rumah. Elakkan mereka dari bermain di luar dan elakkan daripada sebarang bergerak ke sana sini. Stay at home, khususnya kepada bila kerajaan sekarang tengah mengimpuskan, menguatkuasakan perintah larangan pergerakan ataupun movement control order ni. Jadi saya harapkan semua pada wabak ini akan dapat reda dan kita semua bebas daripada sebarang penyakit. All the best to all of you. I hope today the sharing sessions are going to be very benefit to all of you. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okey, sekali lagi Cikgu, pihak Rumah Kod dan juga barisan co-host mengucapkan terima kasih lagi kepada Dr. Bashar atas ruang masa berikan. Okey, dan pada cikgu-cikgu di sekalian, jangan lupa ikuti sesi seterusnya pada besok masa yang sama pukul 10 pagi, dan kita pun ada sesi petang juga pada 2 petang. Okey, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru ataupun viewers yang mengikuti siaran secara langsung PLC kita petang ini. Dan apa yang Dr. Bashar sarankan tadi tu, yes, kita kena follow juga. Dan orang kata lock kat rumah and then secure our family. Okey, dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.